Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala أصحاب أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. InsyaAllah hari ini kita akan membicarakan tentang Sahih Bukhari yang mengandungi dalam kitab ilmu dalam bab 30 dalam Sahih Bukhari yang bertajuk Man a'ada al-haditha thalathan liyufhama anhu, ataupun dalam bahasa Melayunya dalam bab yang membicarakan tentang mengulangi pembicaraan sehingga 3 kali supaya orang yang mendengarnya memahami. Jadi pertama sekali kita akan memulakan dengan bacaan matan hadis berserta maksud. An Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalamatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama thalathan, yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza takallama, sesungguhnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap bi kalimatin, dengan sesuatu ucapan, a'adaha thalathan, dia akan mengulangi ucapan itu sehingga 3 kali, hatta tufhama anhu, sehingga orang yang mendengar ucapan itu memahami apa yang diucapkan oleh Nabi. Wa idza ata ala qaumin, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sesuatu kaum, fasallama alaihim, dan dia akan memberi salam. Sallama thalathan, salam itu sebanyak 3 kali. Dia mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Jadi hari ini kita akan membincangkan apakah faedah-faedah yang kita dapat perolehi daripada hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Jadi pertama sekali, apa yang kita dapat gali daripada hadis ini, mari kita perhatikan siapakah perawi yang meriwayatkan hadis ini daripada kalangan sahabat. Jadi kita bacakan tadi adalah nama Anas radhiyallahu an. Siapakah Anas? Beliau ataupun nama penuhnya adalah Anas bin Malik. Beliau merupakan orang yang ketiga yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan bahawa beliau ada meriwayatkan sebanyak 2286 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir pada 612 Hijrah dan wafat pada 709. Ada sebahagian riwayat mengatakan pada 712 Hijrah. Nama penuh bagi Anas bin Malik radhiyallahu an adalah Anas bin Malik bin Nazar bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Jadi kunyah Anas ini telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hamzah, ataupun dia digelar sebagai Abu Hamzah Al-Ansari Al-Khadraji. Dia termasuk di kalangan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni siapa sebenarnya? Adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Ummu Sulaim Malikah binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram, isteri Abu Talhah Zaid bin Sahal Ansari. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik, telah menghadiahkan anaknya. Kerana apa? Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku tidak mempunyai apa-apa harta untuk diberikan kepadamu untuk menolong dakwahmu.
tetapi aku mempunyai seorang anak yang ingin aku serahkan kepadamu untuk berkhidmat kepadamu selagi hayat di kandung badan. Jadi sewaktu diserahkan, Anas bin Malik ketika itu hanyalah berumur 10 tahun. Diserahkan kepada Nabi SAW untuk menjadi pelayan kepada Nabi SAW. Oleh kerana itulah Anas bin Malik menjadi seorang yang begitu hebat, begitu berilmu, banyak meriwayatkan hadis kerana dia mendapat didikan terus daripada Nabi SAW. Salah satu kelebihan Anas bin Malik radhiyallahu an, dia telah mendapat doa khusus daripada Nabi SAW. Nabi SAW telah mendoakan Anas dengan doa yang begitu besar. Seperti mana yang kalau kita boleh cari dan nyatakan, antara doa Nabi SAW adalah, wahai Allah, perbanyakkan anak dan hartanya serta masukkanlah dia ke dalam syurga. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW ada penambahan, ya Allah, perbanyakkanlah harta dan anaknya, panjangkanlah umurnya dan ampunilah dosanya. Anas berkata, demi Allah, hartaku sangat melimpah sampai kurma dan anggurku berbuah 2 kali dalam setahun. Jumlah anak-anak dan cucuku mencapai 100. Dalam riwayat lain 106. Dalam riwayat lain juga disebutkan dari anak perempuannya Aminah mengkhabarkan tentang anak beliau yang mati dan dikuburkan saja itu mencapai 120 anak. Selain cucu, itu adalah pada ketika Hajjaj berkuasa di Basrah. Berkat doa Nabi SAW, beliau menjadi sahabat yang paling banyak anak serta paling panjang umurnya serta paling akhir meninggal dunia. Beliaulah Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi hari ini kita akan membincangkan apakah faedah-faedah yang kita dapat perolehi daripada hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Jadi hadis ini kita dapat memahami bahawa Nabi SAW dia begitu menitik beratkan pengucapannya sehingga orang yang mendengarnya akan memahami apa yang diucapkan oleh Nabi. Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih berkata, seringkali beliau sengaja mengulang perkataannya dengan tujuan agar dapat difahami. Apabila memberi salam, beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih dia merujuk kepada hadis yang kita bacakan sebentar tadi dan dia nakalkan perkataan dia tadi dalam Zadul Ma'ad dalam halaman 101. Hal ini bukan sahaja semasa hayat baginda Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi SAW sedang sakarat ataupun menghampiri kewafatannya, Nabi SAW masih lagi mengamalkan praktikal ucapan sebanyak 3 kali. Ini dapat dibuktikan dengan kisah yang berlaku di hujung-hujung hayat baginda. Sebaik sahaja selesai baginda bersugi, baginda mengangkat tangannya atau jarinya serta mendongak ke bumbung sambil bibirnya bergerak. Aisyah radhiyallahu an melihatkan keadaan itu, beliau merapatkan telinganya kepada Nabi SAW untuk mendengarkan apakah ucapan Nabi. Nabi SAW bersabda, ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ighfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqal a'la. Inilah ucapan Nabi yang diulangkan sebanyak 3 kali yang bermaksud bersama orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka daripada kalangan para nabi, orang-orang yang benar beriman, orang-orang yang syahid dan orang-orang salih. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku serta pertemukan aku dengan teman yang tertinggi. Ya Allah, kekasih yang tertinggi. Baginda SAW mengulangi kalimah akhir tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian tangan baginda Nabi SAW terkulai layu dan baginda SAW pun pergi menghadap Tuhannya yang tertinggi.
ataupun kekasihnya yang tertinggi yang seperti mana yang baginda sebutkan tadi, Rafiqul A'la. Kisah ini bukanlah saya reka sendiri, bahkan inilah yang dinukilkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum halaman 430 sehingga 432. Jadi para pendengar sekalian, hal ini tidak terhenti kepada Nabi SAW sahaja, bahkan sahabat Nabi Abu Sa'id juga mempraktikkan ucapan sebanyak 3 kali ini. Kita dengarkan kisahnya bagaimana, iaitu pada ketika solat Aid yang berlaku ketika zaman Gubernur Marwan bin Al-Hakam. Gubernur Marwan bin Al-Hakam, dia telah mengubah tata cara solat menjadi dengan solat itu dimulai dengan khutbah terlebih dahulu agar lebih banyak orang yang mendengar khutbahnya. Selalunya kita mengetahui bahawa solat Aid akan dimulai dengan solat 2 rakaat dahulu, kemudian barulah disusuli dengan khutbah. Tapi Gubernur Marwan bin Al-Hakam, dia telah cuba mengubah cara ini atas dasar supaya orang ramai lebih mendengar, banyak ramai yang mendengar khutbah. Jadi apa kata Sa'id yang mengingkari perbuatan Marwan bin Al-Hakam ini? Kata Abu Sa'id, "Ainal ibtida'u bis salah?" Mulaikan dengan salat. Jadi Gubernur Marwan dia menjawab, "La, ya Aba Sa'id, qad turika ma ta'lam." Tidak, wahai Abu Sa'id, sesuatu yang engkau ketahui itu telah ditinggalkan. Jadi maka apa jawab Abu Sa'id? Abu Sa'id menjawab, "Kalla walladhi nafsi biyadih la ta'tuna bi khairin mimma a'lam." Sekali-kali tidak. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, setahuku kalian tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun. Dia mengulangi ucapan yang disebutkan tadi sebanyak 3 kali, kemudian dia berlalu pergi meninggalkan tempat itu. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari yang bernombor 596, Muslim 889. Jadi lafaz hadis yang saya bacakan sebentar tadi, perkataan Abu Sa'id milik Imam Muslim. Jadi di sini kita melihat bahawa cara ataupun kaedah komunikasi yang digunakan oleh Nabi dan juga dituruti oleh para sahabat ini melambangkan betapa pentingnya suatu ucapan yang diucapkan. Bukan sengaja diucapkan dengan sambil lewa ataupun sekadar berseronok ataupun bermadah kata, tapi melambangkan suatu kepentingan ataupun betapa pentingnya suatu perkara. Jadi kita nak memahami bahawa apakah tujuan komunikasi. Komunikasi ini sebenarnya adalah untuk mempengaruhi orang lain dengan ucapan kita. Jadi membangun ataupun menemukan pengetahuan dan menyampaikan kepada orang lain. Atau kata lain, membantu orang lain ataupun mendidik. Jadi inilah strategi komunikasi yang digunakan oleh baginda Nabi SAW. Hari ini, jika kita ingin kaitkan hadis ini dengan keadaan masa kini ataupun contemporary, kita dapat memahami perkara ini juga dipraktikkan walaupun sudah lama zaman yang telah ditinggalkan oleh Nabi. Hari ini kita melihat di kaca-kaca televisyen pengulangan sesuatu perkara yang penting. Kita mengalami satu tempoh wabak pandemik COVID, di mana kita mengetahui bahawa ini adalah perkara yang serius, dan kita melihat bagaimana kerajaan mengulangi nasihat-nasihat agar para masyarakat sekalian berjaga-jaga, menjaga diri dan keluarga daripada terkena jangkitan COVID ini. Inilah pengulangan-pengulangan yang dilakukan. Kita melihat bahawa strategi komunikasi Nabi ini masih lagi dipraktikkan sehingga hari ini. Tambahan lagi, untuk saya sebagai pelajar secara peribadinya juga akan sepatutnya mempraktikkan perkara ini. Apabila pensyarah mensyarahkan sesuatu pelajaran ataupun pengajaran, hendaklah saya sendiri bertanya sehingga memahami apa yang diucapkan oleh pensyarah jika perkara itu kurang jelas, dan pensyarah sudah tentulah akan mengulangi pelajaran itu sehingga para pelajar dapat memahami
suatu pengajaran itu dengan jelas dan jitu. Dan juga untuk skop kerja saya sebagai guru sekolah rendah, saya juga akan mempraktikkan perkara ini dengan mengulang-ulang pengajaran saya kepada anak-anak murid. Tambahan pula, anak-anak murid saya adalah pelajar-pelajar sekolah rendah yang perlu diberikan penekanan yang lebih supaya mereka dapat memahami apa yang cuba kita sampaikan. Jadi setakat inilah faedah ataupun hikmah-hikmah yang kita dapat gali daripada satu hadis yang nampaknya pendek tetapi mempunyai praktikalnya yang bersambung sehingga hari ini, dan juga faedah-faedah lain yang banyak. Di sini juga kita dapat melihat adab Nabi SAW dalam menemui sesuatu kumpulan ataupun kaum baginda Nabi SAW akan bermulakan dengan ucapan salam. Salam sejahtera ke atas kamu. Salam sejahtera ke atas kamu. Salam sejahtera ke atas kamu. Inilah adab budi pekerti, akhlak yang baik yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Satu perkara yang saya ingin ketengahkan adalah cerita ini ataupun kisah hadis ini berlaku pada zaman Arab dahulu ketika Nabi SAW masih hidup. Pada ketika itu, masyarakat Arab jahiliah adalah satu masyarakat yang kuat hafalan mereka. Ini bermakna tanpa Nabi perlu mengulangi ucapan pun mereka boleh menghafaz apa yang Nabi katakan walaupun sekali. Tetapi mengapa Nabi SAW tetap mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali? Di sini kita dapat memahami bahawa ucapan Nabi itu adalah untuk sebagai penegasan ataupun betapa pentingnya ucapannya untuk difahami oleh para sahabat. Inilah kita katakan sebagai betapa bijaknya Nabi, betapa keterdepannya Nabi dalam pemikiran beliau yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benarlah Nabi SAW telah mendapat bimbingan terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, bukan sahaja menggambarkan betapa pentingnya, tetapi pandangan Nabi SAW sungguh jauh ke depan. Beliau juga turut mengambil kira para sahabat yang baru memeluk masuk Islam. Jadi orang yang baru memeluk Islam ini juga adalah menjadi alasan mengapa Nabi SAW mengulangi pesannya sebanyak 3 kali itu, sebab melihat kepada situasi lingkungan bahawa umat Islam masih minoriti dan dapat dijadikan umatnya kembali musyrik dan sebagai penamaan ilmu kepada umatnya. Inilah pandangan jauh Nabi SAW mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali itu tadi. Sampai di sini sahaja perbincangan kita pada hari ini, pembacaan hadis kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman tentang hadis yang kita bacakan sebentar tadi, insya-Allah. Wallahu a'lam.